Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Amirul. Jadi untuk hari ini pendidikan kesihatan tahun 6, kita akan tengok unit yang baru, iaitu unit 7. Siapakah lebih hebat? Dan tajuk kita pada hari ini ialah Dilema Anak Remaja. Jadi harapkan murid-murid akan dapat memberi perhatian dan mendengar penjelasan yang bakal cikgu berikan. Jadi di akhir sesi BDP nanti, murid akan dapat yang pertama mengenal pasti jenis-jenis tekanan, yang kedua menganalisis tekanan yang dihadapi dalam situasi tertentu. Jadi hari ini tajuk kita yang paling utama ialah kita nak kenal pasti tekanan dan macam mana kita nak hadapi tekanan tersebut. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, kita kena tahu dulu apa itu tekanan. Jadi tekanan ni ialah suatu desakan atau paksaan yang diterima oleh seseorang dalam situasi tertentu. Jadi dalam kehidupan seharian kita ada banyak tekanan, ada pelbagai bentuk tekanan yang kita hadapi. Sama ada secara yang tekanan yang baik ataupun tekanan yang tidak baik. Jadi tekanan ini terbahagi kepada dua, iaitu tekanan positif dan juga tekanan negatif. Jadi tekanan ni kita hadapi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung ni maksud dia kita hadapi secara terus. Kalau secara tidak langsung pula, maksud dia kita tak sedar pun benda tu tekanan, tapi dia memberi kesan kepada kita secara tidak langsung. Jadi tekanan positif. Tekanan positif ialah tekanan yang mendorong individu kepada tindakan, perasaan atau keadaan yang baik ataupun positif. Sebagai contoh, kalau kita dapat tekanan tu, kita akan rasa nak buat baik lah. Kalau kita akan tengoklah contoh-contoh dia. Jadi ialah contoh tekanan positif ni, sebagai contoh kita boleh tengok ialah cemburu dengan kejayaan orang lain dan berusaha untuk mencapai kejayaan yang sama. Kalau di kelas lah contohnya kan, kita tengok kawan kita dapat keputusan yang baik, kita cemburulah, aku pun nak dapat keputusan yang baik. Jadi untuk dapat keputusan yang sama tu, kita pun berusaha untuk capai keputusan yang baik jugalah. Tu ialah ketekanan yang positif. Kita cemburu tu tak baik. Dia salah satu bentuk tekanan, tapi kita berusaha supaya kita dapat jadi macam orang yang kita cemburu tu. Contoh yang kedua ialah kita nak ubah sikap buruk rakan yang tidak disukai. Sebagai contoh, kita ada kawan, dia ada perangai buruk ni dan kita tak suka. Mungkin dia suka minta-minta duit kat kita kan. Kita tak suka benda tu. Jadi kita nak ubah benda tu supaya dia dapat berubah lah. Itu ialah contoh tekanan. Kita tak suka dia minta duit kat kita. Jadi kita nak ubah sikap dia. Jadi contoh yang ketiga ialah tekanan yang ketiga, desakan ialah kita ni suka dipelekehkan oleh orang lain. Jadi kita nak tingkatkan kemahiran diri supaya orang tidak lagi pandang rendah pada kita. Inilah contoh-contoh tekanan positif. Seterusnya ialah kita akan tengok apa itu tekanan negatif pula. Jadi tekanan negatif ialah tekanan yang mendorong individu kepada tindakan, perasaan atau keadaan yang tidak baik. Jadi tadi positif, kita arah pada benda yang baik. Tekanan negatif ni arah pada benda yang tak baik pula lah. Macam mana contoh dia? Jadi contoh tekanan negatif yang pertama ialah desakan rakan sebaya yang mengajak membuat tatu. Inilah contoh dia. Kawan kita satu hari dia suruh kita buat tatu. Kita tak nak, sebab kita tahu mak ayah kita akan marah nanti dan buat tatu ni haram hukum dia. Jadi inilah contoh tekanan negatif. Tekanan tu apa? Desakan daripada rakan sebaya. Kau nak kawan dengan aku tak? Kalau kau nak kawan dengan aku, kau kena buat tatu. Ni ialah contoh tekanan lah. Kita rasa bersalah kalau kita tak buat, kita tak boleh kawan dengan dia orang. Kalau kita buat, mak ayah marah. Kita jadi dalam dua. Kita tak tahu nak buat apa. Jadi yang contoh yang kedua ialah sentiasa membeli gadget terkini agar menonjol dalam kalangan rakan-rakan. Kita ni sukakan perhatian. Jadi kita pun cara dapat perhatian, kita selalulah beli gadget-gadget terkini supaya orang selalu tengok kita. Kita nampak menonjol lah. Ada yang ketiga ialah contoh tekanan negatif yang ketiga ialah sukar berkomunikasi dan menyesuaikan diri dalam situasi yang baru. Jadi contohnya kalau kita pindah ke tempat yang baru, kita susah nak sesuaikan diri sebab kita rasa terpinggir lah. Mungkin kamu sebelum ni duduk di kampung, lepas tu pindah ke bandar. Bila kita pindah ke bandar, kita rasa macam kita tak boleh nak sesuaikan diri. Sebab kita berlainan taraf lah. Aku ni budak kampung, aku tak boleh lah nak kawan dengan budak-budak bandar ni. Jadi ni ialah salah satu tekanan negatif. Kita kurang keyakinan dan sukar nak berkomunikasi dengan orang lain.
Jadi itu sajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Diharapkan apa yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum.